المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله ala kulli hal. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini kita dapat meneruskan kelas kita sebelum masuk Ramadan. Dan biasanya Ramadan saya bercuti. Tetapi kita tengok macam mana nanti habis kelas. Kalau kata kita nak sambung secara online pun boleh juga. Kita tengok bagaimana keadaannya. Oh, online lebih ni lebih baik berdepan kita tengok macam mana. Semuka. InsyaAllah. Walaupun dah seminggu balik dari China, masih ada lagi kesan-kesan kurang sihat saya ni. Seminggu lagi. Jadi hari ni tak dapat nak bagi full blow lah nampaknya. Tapi insyaAllah saya cuba buat yang terbaik. Dalam bacaan mukaddimah yang sebelum ni, kita sudah menyentuh secara sepintas lalu untuk saya recap baliklah. Bagaimana Ibn Khaldun menyatakan bahawa banyak penulis sejarah ini yang tidak begitu teliti dalam menulis sejarah. Dan mereka banyak juga menulis tentang kesilapan yang mana melibatkan bilangan. Apa-apa yang berbentuk bilangan tu dia suka berlebih-lebihan. Tunjukkan lebih. Untuk menunjukkan kekuatan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menceritakan tentang kehebatan satu-satu kaum seperti At-Tababi'ah ni. At-Tababi'ah ini yang merupakan satu kerajaan di Yaman yang kononnya telah pergi begitu jauh menguasai satu kawasan, sedangkan perjalanan kisahnya itu perlu merentas banyak lagi bangsa dan negara dan kekuasaan tetapi tidak diceritakan. Jadi ini antara apa yang kisah-kisah yang meragukan yang bagi Ibn Khaldun adalah perkara yang perlu dipandang, jangan dipandang remeh lah. Jangan dipandang remeh. Jadi banyak lagi diceritakan pada awalnya tentang hujah-hujah kenapa contoh-contoh yang dibawakan itu tidak benar lah. Tidak benar dan agak tulisan yang ditulis oleh Ibn Khaldun itu mengatakan cerita itu suatu yang lucu, yang tidak berasas. Cerita orang pelawak boleh lah. Ini cerita lawak. Dan untuk hari ini kita akan sambung dengan muka surat 25 Roman. 25 Roman. Yang mana Ibn Khaldun mengatakan dalam perenggan yang terakhir itu 25, kita sambung di situ. Kalaupun maklumat itu diterima sebagai benar tu kan. Okey. Kalaupun maklumat itu diterima sebagai benar, bahagian-bahagian tertentu tetap akan diragukan. Maknanya dalam fakta-fakta sejarah yang dibentangkan, ada kadang-kadang ada yang benar dalam tu, tapi ada sebahagian yang tak benar. Jadi bila kita dapat tahu sebahagian tak benar tu, itu ditolak. Tapi yang benar kita tetap ambil. Jadi dalam penceritaan sejarah itu. Dan poin yang penting di situ adalah pada garis yang keempat dari bawah. Daripada perkataan surah Al-Fajr tu, kalau kita baca di situ dia kata, penegasan fakta-fakta seperti itu tidak harus dipercayai. Semua maklumat harus diselidiki dan diperiksa dengan norma-norma yang wajar. Yang ini. Semua maklumat harus diselidiki dan diperiksa dengan norma-norma yang wajar. Dia kata dengan maksud norma yang wajar itu lebih kepada melihat konteks semasa, keadaan zaman itu, apa yang terjadi. Apa yang terjadi itu kita kena selidiki. Bukan dengar terus terima. Dapat terus kita percaya. Dan kali ini dia akan bawakan 7 contoh kisah palsu. 7 contoh kisah palsu yang mungkin kita juga pernah dengar ataupun pernah baca
yang dia bawakan agak panjang. 7. Tuan-tuan perempuan boleh lihat pada muka surat yang selepas itu. Kita mulakan dengan kisah Iram. Ahli tafsir beranggapan bahawa perkataan Iram ialah nama sebuah kota yang digambarkan mempunyai tiang-tiang bangunan. Mereka menukilkan. Jadi ahli sejarah, ahli tafsir sebahagiannya juga menceritakan tentang kota Iram. Mana dengar kan? Iram Zatil Imad, kan? Dalam Al-Quran itu. Jadi ada penceritaan di sebaliknya yang meriwayatkan tentang Ad ibnu Ush ibnu Iram. Ada dua orang putera, seorang Syadid dan seorang Syaddad yang menjadi raja menggantikan Ad, ayahnya tadi. Syadid telah mati, maka Syaddad menjadi peneraju kerajaan yang tunggal dan raja-raja di situ terpaksa tunduk kepada kekuasaannya. Apabila Syaddad mendengar gambaran tentang syurga, lalu dia berkata, saya akan bina seperti itu. Dia sama, ingat tak kita pergi ke Andalus? Kan binaan Al-Hamra juga antara sebagai manifestasi syurga juga. Ini pun sama, gambaran tentang syurga. Dan dia kemudian membangunkan kota Iram di tengah padang pasir yang memakan waktu selama 300 tahun. Dan dia hidup selama 900 tahun. Dikatakan Iram adalah sebuah kota yang amat besar, istana diperbuat emas dan perak dan tiang-tiangnya dari batu zamrud dan tumbuh-tumbuhan yang wangi baunya. Di dalam kota itu tumbuh pelbagai jenis tanaman dan terdapat sungai-sungai yang bebas mengalir. Sebaik saja kota itu siap dibina, Syaddad dan rakyatnya pun berpindah ke sana. Malangnya setelah berjalan selama sehari semalam, secara tiba-tiba Allah telah menurunkan bala dan kesemuanya pun mati. Kejadian ini dinukilkan oleh At-Tabari, Al-Tha'labi, Az-Zamakhsyari dan pentafsir Al-Quran lain. Maknanya kisah ini ada di dalam tafsir. Tafsir Tabari, As-Sa'labi dan juga Az-Zamakhsyari. Mereka bawakan cerita ini daripada riwayat mana? Daripada riwayat Abdullah ibnu Qilabah ini. Mereka berdasarkan cerita itu daripada Abdullah ibnu Qilabah. Diceritakan ketika dia keluar mencari untanya, dia pun sampai di kota itu dan pulang bawa apa yang dapat dibawanya dari kota itu. Kisahnya itu sampai ke pengetahuan Muawiyah. Lalu dia panjanglah cerita ni. Saya skip di sini. Tuan-tuan puan boleh baca nanti. Cuma dia nak bercerita mana sumber dia? Daripada Abdullah ibnu Qilabah. Ambil pada perenggan yang terakhir di bawah tu, tiada apa-apa maklumat tentang kota itu pernah diketahui di mana-mana muka bumi ini. Kota tersebut dijangka yang mana telah didirikan di tengah padang pasir Eden adalah berada di tengah-tengah negeri Yaman. Telah dijelajahi oleh para pengembara dan penunjuk arah dari segenap sudut. Namun tidak ada laporan tentang penemuan kota itu. Kalau tuan-tuan perempuan pernah ingat dalam kuliah kita yang pertama, 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu tu. Kalau ingatlah. Saya ada bawakan cerita pasal Iram Zatil Imad ini. Yang mana para pengkaji ni bukan orang Islam. Orang putih pun duk mencari mana kota Iram ni. Dia kata ada kekayaan yang luar biasa. Tetapi banyak pandangan lah. Ada lokasi yang berbeza di sebelah Yaman. Sampai sekarang pun tak dapat disahkan. Tak dapat disahkan. Baik. Kita sambung kepada muka surat sebelah kanan itu. Muka surat yang ke-17. Tidak ada seorang pengagum barang antik atau satu bangsa pun pernah menyebutkannya. Ini Ibn Khaldun kata, kalau betul ada, maknanya ada orang dah sebut dah. Tapi tak dijumpai tempat ni. Jika pengulas Al-Quran berpendapat kota itu telah lenyap sebagaimana hilangnya barang purba lainnya, kemungkinan cerita itu benar. Dia kata, kalau dikatakan lenyap dan tak ada tinggalan, benar. Tapi sekarang ada sebahagian tafsir mengatakan ada. Akan tetapi mereka tetap mengatakan kota itu masih wujud. Sebahagian daripada mereka beranggapan kota itu di Damaskus, Damsyik. Alasannya sebab kaum Ad masih menguasainya. Sementara lain berkata kota itu lenyap daripada pandangan inderawi. Hanya boleh dipandang oleh ahli silap mata dan tukang sihir. Ini perkara yang saya bila baca ni saya tersenyum sikit. Sebab saya jumpa juga beberapa pengkaji sejarah di Melaka. Yang mereka kata memang Melaka pun mempunyai kekayaan yang luar biasa. Tapi tak dapat dilihat juga oleh panca indera.
Jadi kisah lebih kurang sama kan? Mana boleh orang tertentu saja boleh nampak. Jadi sebab itu kita masih tak boleh dapat, sebab tak dapat lagi izin daripada yang lain. Cerita-cerita ni macam cerita yang tu kata berulang. Ini dah lama ni kisah ni. Sama ada sindiran ataupun biasanya sindiran kalau Piramli ni suka sindir. Semua andaian-andaian itu lebih tepat kalau dikatakan sebagai perkara yang tak masuk akal. Ibn Khaldun kata. Apa yang disarankan oleh para pengulas Al-Quran adalah hasil daripada pertimbangan dari segi nahu. Jadi sebenarnya perbincangan ini lebih kepada maksud al-imad itu, iramadzatil imad, yang dimasukkan dengan tiang-tiang itu. Perbincangan tiang-tiang itu yang kemudiannya melek sampai kepada bincang, oh ini kota yang besar. Tapi bagi Ibn Khaldun, yang dimasukkan dengan tiang-tiang itu tidak lain melainkan tiang-tiang kemah saja. Yang dibina begitu besar dan tinggi lah. Bukanlah suatu kerajaan yang besar yang punya kota yang hebat. Dan itu yang dijelaskan lebih lanjut oleh Ibn Khaldun sampailah ke perenggan kedua akhir itu. Okay. Ini adalah kisah Iram. Yang kemudian bila saya semak lagi, dalam kitab Mar'i bin Yusuf Al-Karmi Al-Maqdisi, ia mengatakan bahawa hadis Abdullah bin Qilabah ini, semua kisah tentang Syaddad, kota Iram memiliki tiang-tiang, kesemua itu adalah batil dan tidak ada asal baginya. Nampak tu? Nanti kita akan tengok contoh-contoh yang dibawa ni adalah melibatkan bagaimana keadaan kerajaan Islam ketika itu kacau bilau dengan kewujudan Syiah khususnya. Kewujudan kemudian Khawarij, kemudian kewujudan kelompok-kelompok yang menentang ini, mereka inilah yang suka bawa cerita. Dan cerita-cerita itu dia bercampur aduk di kalangan masyarakat sebab masyarakat jadi tak tahu ni mana betul mana tidak. Dan dia menjadi lebih berbahaya apabila ianya ditulis sebagai sumber sejarah. Jadi itu yang dia cuba bawakan oleh Ibn Khaldun. Baik, selesai kisah contoh tentang kota Iram yang dibangun Syaddad. Kedua, dia masuk kepada perenggan yang seterusnya. Satu lagi cerita yang direka oleh para sejarawan sebagaimana yang dikisahkan ialah tentang kerosakan yang dilakukan Ar-Rashid kepada keluarga Barmak. Siapa ingat keluarga Barmak? Ingat tak kisah dia? Barmak ni saya pernah cerita waktu kita bercerita tentang kerajaan Abbasiyah. Mereka pernah mengangkat gubernur yang beragama Buddha di Balkh. Balkh tu di Afghan lah sekarang, Afghanistan. Dan mereka itu mendapat kepercayaan yang begitu rapat sehingga kemudiannya mereka dah masuk Islam, keluarganya. Dan mereka jugalah di kalangan dalam keluarga mereka itu menjadi guru kepada Harun Ar-Rashid ketika dia jadi putera raja sebelum Harun Ar-Rashid menjadi khalifah nanti. Jadi ketika zaman Harun Ar-Rashid, maka keluarga ini dapat jadi wazir. Keluarga mereka begitu ramai. Tengok. Tetapi kemudiannya muncul satu cerita yang mengaitkan Al-Abbasah itu, saudara perempuan Ar-Rashid, kahwin senyap dengan menteri Ar-Rashid iaitu Ja'far ibnu Yahya ibnu Khalid Al-Barmaki. Maksudnya Al-Abbasah itu adik-beradik Ar-Rashid, Harun Ar-Rashid yang berkahwin secara senyap kerana telah berzina dengan Barmaki, dengan keluarga Barmaki. Ini diceritakan. Kita baca kat sini. Ia adalah cerita tentang Al-Abbas. Al-Abbasah sebenarnya sini. Saudara perempuan Ar-Rashid dan Ja'far ibnu Yahya ibnu Khalid menterinya. Dikatakan Ar-Rashid berasa gusar tentang di mana hendak meletakkan mereka itu ketika mereka sedang minum khamar. Dia inginkan mereka itu berada dalam kumpulannya. Oleh itu dia mengizinkan mereka diijab kabulkan dalam satu majlis perkahwinan yang tidak diraikan. Dikatakan bahawa Al-Abbasah membuat helah untuk mengajak Ja'far bersama-sama. Sebenarnya dia telah jatuh hati padanya. Akhirnya Ja'far menyetubuhinya.
dikatakan ketika dia dalam keadaan mabuk. Hasilnya Al-Abbasah hamil. Kejadian itu dilaporkan kepada Harun Ar-Rasyid dan mengetahui hal tersebut, Harun Ar-Rasyid pun marah. Kisah itu adalah suatu yang tidak benar sama sekali. Ibn Khaldun menjelaskan. Hal sedemikian adalah berdasarkan kepada ini yang dikatakan tadi norma-norma yang biasa. Maksudnya norma kehidupan biasa. Al-Abbasah adalah keturunan dan kedudukan yang disegani. Pertama, dia dari keturunan Abdullah ibnu Abbas dan dipisahkan oleh 4 generasi dan mereka itu adalah pemuka agama dan pembesar Islam selepasnya. Al-Abbasah adalah puteri Muhammad Al-Mahdi, putera Abdullah Abu Ja'far Al-Mansur, putera Muhammad As-Sajjad, anak kepada Khalifah Ali. Mana nak cerita daripada keturunan baik-baik. Keturunan baik-baik. Okay, jadi pertama, maknanya keturunan baik-baik secara norma biasanya tak akan buat perkara zina. Itu fikir, kita kena berfikir begitu. Sayyidina Ali masuk bawah dia lah. Pada Muhammad As-Sajjad, kemudian Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, kemudian putera Abdullah, kemudian ayahnya Al-Mahdi, anak tu Al-Abbas. Maknanya Al-Abbasah. Ini mana keturunan Nabi jugalah. Ya. Khalifah Ali adalah putera Abdullah, pentafsir Al-Quran, putera Al-Abbas, iaitu bapa saudara Nabi Muhammad SAW, adalah puteri khalifah dan saudara. Pendek kata nak cerita, ini adalah keturunan khalifah daripada keturunan Nabi juga. Jadi keturunan ni keturunan yang menjaga dari segi amalan, karakter mereka, kehidupan mereka. Panjang tu diterangkan. Mana? Putera Abdullah, pentafsir Al-Quran, putera Al-Abbas, iaitu bapa saudara Nabi Muhammad Al-Abbasah. Ya bukan. Ya betul, saya tersilap baca tadi. Okay. Jadi dia ni adalah puteri khalifah, betul. Dia adalah puteri kepada khalifah. Dan kemudiannya dia adalah saudara perempuan kepada khalifah sekarang, iaitu Harun Ar-Rasyid. Jadi dia dalam keluarga bangsawan, keturunan Khalifah Nabawiyah, keturunan Nabi Muhammad. Maksudnya nak cerita keturunan asal di atasnya yang baik-baik. Jadi disambung lagi, dia dilahirkan menyerupai sikap sebenar orang Arab di padang pasir. Orang padang pasir hidup dia sederhana. Sebab tu Ibn Khaldun nanti dia akan bincangkan beza orang duduk, orang nomad dengan orang bandar. Orang yang duduk padang pasir, macam mana kehidupan dia. Biasanya mereka sederhana. Mereka bersederhana, mereka tidak menikmati hidup mewah dan kehidupan mereka bergelumang dengan dosa dan jauh dari menikmati hidup mewah dan kehidupan yang bergelumang dosa dan noda. Maksudnya jauh daripada berbuat maksiat ni. Nanti akan diceritakan juga bagaimana kalau kata penzinaan tu perkara yang susah berlaku bagi orang-orang yang duduk di padang pasir. Sebab keadaan dia terbuka. Jadi cerita cepat sampai. Macam pengalaman saya di Somaliland tu lah. Saya sampai satu hari, satu bandar dah dapat tahu dah. Ini orang Malaysia dah datang. Betapa cepatnya budaya orang nomad ni, mereka cepat menyampaikan berita. Jadi adalah satu yang sangat memalukan dan mengaibkan jika berlaku perkara begitu. Oleh itu, di manakah seorang itu dapat mencari kesucian dan kesopanan sekiranya tidak dimiliki oleh Al-Abbasah? Di mana kebersihan, kemunian dapat ditemui sekiranya tidak ditemui di rumahnya? Bagaimana mungkin dia sanggup mengaitkan keturunannya dengan Ja'far ibnu Yahya dan mengotori darah kebangsawanan Arabnya dengan seorang nasabah Parsi? Kenapa dia cakap nasabah Parsi ini? Kerana Ja'far ibnu Yahya bin Khalid Al-Barmaki ini, mereka keturunan Parsi lah, keturunan orang Parsi. Tapi beragama Buddha dulunya keluarga dia. Nanti kita akan kenal satu lagi keluarga yang juga difitnahkan. Dan ini juga menjadi pemerhatian yang dibuat oleh Ibn Khaldun melihat kepada ini suku apa, ni suku apa. Kebanyakan pergaduhan melibatkan kesukuan. Sebab rasa asabiah. Sebab itu asabiah tu poin penting bagi Ibn Khaldun dalam perbincangan kitabnya. Asabiah ni memang tak dapat lari nampaknya. Manusia itu dia akan bertindak demi kumpulan dia, kelompok dia. Bermula daripada puak-puak masing-masing. Tapi nanti bila mereka dah dalam kegemilangan peradabannya, mempunyai kerajaan yang besar,
Mereka ada parti-parti mereka. Jadi kerana kepentingan parti pula. Ni grup mana? Ni kelompok aku ke kelompok orang lain? Walaupun suku mungkin sama tapi berpecah lagi. Jadi perkara itu menjadi perkara perbincangan penting bagi Ibn Khaldun. Kerana dia lihat sendiri, dia juga mangsa kepada percaturan politik yang dahulunya kawan tiba-tiba melawan dia pula. Kan? Fitnah yang dia hadapi. Jadi apa yang dia tulis ini adalah bukan sekadar pemerhatian dia tapi pengalaman juga. Jadi dipanjangkan lagi cerita dalam perenggan yang seterusnya tentang asal usul Ja'far dan sebagainya, itu kita skip dan pergilah sebelah muka surat yang ke-29. Keluarga Barmakiyah dibinasakan kerana mereka cuba menerajui kerajaan dan menyimpan hasil cukai negara. Ya. Lepas ni saya tunjukkan sikit slide yang lama, saya baca dulu. Ya. Yang menjadi salah Barmaki ini menjadi bermasalah dengan Harun al-Rashid adalah bila mana mereka ni diberi kepercayaan. Antara tugas mereka adalah mengumpul cukai kharaj. Ya? Cukai-cukai orang bukan Islam ni. Dan kemudiannya dia tak serahkan kepada Harun al-Rashid. Dan dia membawa pengaruh tersendiri dan itu menyebabkan dia diperangi oleh Harun al-Rashid. Tetapi dibawakan cerita yang tambahan ini. Yang kononnya sebab saudara adik perempuannya itu, Al-Abbasah itu telah berzina dengan Barmaki. Dan cerita mana lebih seronok dengar? Betul, Ibn Khaldun awal-awal hari itu kata kisah yang ditambah-tambah ini lebih seronok didengar orang. Dan lebih mudah mendapat perhatian. Ini antara peringatan bagi kita juga. Zaman kita sekarang pun mudah nak jatuhkan orang dengan hal-hal melibatkan ada affair dengan orang lain. Ada hubungan dengan perempuan. Hubungan dengan lelaki lain. Dan itu bukan dalam dunia Islam saja. Di politik di Amerika pun sama juga. Kalau diangkat, dia ni ada affair dengan perempuan lain, tergugat. Dan itu cerita yang paling cepat tersebar. Mudah tersebar. Sedangkan apa yang berlaku, Al-Barmaki ini sudah mula lantik kroni-kroni dia. Di dalam istana Harun al-Rashid saja ada 25 orang pegawai-pegawai tinggi di kalangan kelompok dia, keluarga-keluarga dia. Kemudian sudah mula naik kepala sebab Harun al-Rashid itu hormat kepada mereka sebab Harun al-Rashid waktu muda belajar dengan ayahnya, dengan Yahya Ibn Khalid. Kemudian dalam masa yang sama, Barmaki yang sudah ada pengaruh ini, dia mula memberi hadiah-hadiah untuk membodek yang lain. Maksudnya, kepada siapa? Kepada kerabat-kerabat Nabi supaya nampak dia rapat dengan orang yang dipandang tinggi, disanjung, kerabat Nabi. Dan juga nampak di situ ada kelompok Syiah. Kelompok Syiah juga, dia berbaik dengan kelompok Syiah. Barmaki kurun ke-8. Kurun ke-8, kurun ke-8. Baik, saya tunjuk terus kepada slide ni. Tuan-tuan perempuan, bila kita cerita tentang Abbasiyah ni, bermula 750 berakhir 1258. Dan era kegemilangannya itu lebih dikenali dengan Baitul Hikmah dan juga Darul Hikmah. Biasa kita dengar kan? Baitul Hikmah ni adalah satu tempat di mana pengajian-pengajian sains mula berkembang, kesenian berkembang, agama sudah tentulah. Lepas tu terjemahan-terjemahan kitab pada luar semua berkembang. Zaman Harun al-Rashid. Kemudian nanti masuk zaman Al-Amin itu adalah bila mana anak-anak mereka bertelagah untuk mengambil alih kepimpinan khilafah Harun al-Rashid itu, menyebabkan berlaku antara Al-Amin dengan Al-Ma'mun. Yang kemudiannya Al-Ma'mun dapat mengambil alih yang menyambung lagi dalam sekitar 30 tahun. Dan ketika itu masih lagi berkembang Darul Hikmah. Cuma kita nak kena ambil tahu tentang bagaimana ini dipanggilkan, yang saya letakkan tanda letupan itu adalah fitnah, antara salah satu daripada fitnah besar dalam
sejarah Islam. Fitnah antara konflik Al-Amin dengan Al-Ma'mun ini, ia menambah lagi peluang kepada kelompok-kelompok seperti Barmaki, kelompok-kelompok yang lain, Syiah juga. Mereka mendapat pengaruh-pengaruh kerana sudah berpecah, kerajaan tak bersatu. Kerajaan tak bersatu. Dan kalau kita lihat pula di sebelah Cordoba, Cordoba ini kerajaan apa? Umayyah kan? Umayyah itu sudah dibunuh oleh Abbasiyah, kelompok Abbas. Kelompok Abbas ini menghancurkan pengikut-pengikut Umayyah yang akhirnya menyebabkan keturunan mereka melarikan diri pergi ke Andalus. Jadi tengok ketika ini di sebelah Andalus juga berkembang kerajaan ini, kerajaan Cordoba. Tetapi lihat bagaimana perpecahan yang berlaku di sini selepas era Al-Ma'mun ini, perpecahan yang lebih dahsyat. Boleh kita katakan kegemilangan itu sudah tidak didengari. Sebab Baghdad itu gemilang zaman ini saja. Dalam sekitar kurun ke-9. Lagi berapa ratus tahun, 300 tahun itu bertelagah banyak. 300 tahun ini bertelagah sehingga akhirnya dia jatuh, 1258. Tengok keadaan di sebelah sini. Pun sama berlaku pertelagahan di tengah-tengah ini. Sekitar 200 tahun. Dan ini ada melibatkan dua kerajaan besar, lepas tu nanti Al-Murabitun dan juga Al-Muwahhidun. Jadi ketika mana berlaku pergolakan di Darul Hikmah, banyak ulama berpindah ke sini, menyebabkan ilmu makin berkembang di Cordoba. Tapi apabila berlaku fitnah Al-Andalus, di sini juga berlaku fitnah juga. Fitnah ini semua kuasa, hal politik. Hal politik menyebabkan perpecahan, dan akhirnya Abbasiyah tidak dapat bertahan di bawah serangan Mongol, tetapi di sebelah Spanyol muncul kembali satu keluarga Banu Ahmar yang dapat mengembalikan kekuasaan di bawah kekuasaan yang satu, namanya Granada yang terakhir. Di situlah Al-Hamra dibina. Kan? Jadi yang ini kisahnya dia terkaitlah Abbasiyah dengan Umayyah ini, yang salah satu daripada kejadian yang berlaku ini yang dipanggil sebagai konflik Al-Amin dan Al-Ma'mun adalah antara 5 fitnah besar dalam sepanjang zaman. Ini fitnah sepanjang zaman dalam sejarah Islam. Bermula daripada pembunuhan Sayyidina Osman, bermulalah kekacauan dalam masyarakat Islam itu terpecah dengan kelompok-kelompok yang pelbagai, dan itulah yang menyebabkan saringan terhadap sumber-sumber ilmu itu kena disaring dengan lebih baik. Makin jauh, makin lagi complicated. Makin complicated. Pembunuhan Sayyidina Osman, kemudian pembunuhan Ali, Sayyidina Ali. Fitnah yang ketiga, pembunuhan Al-Walid yang kedua. Ini semua adalah melibatkan konflik dalaman, orang putih panggil civil war. Perang saudara. Ini adalah dalaman dalam umat Islam. Dan melibatkan hal-hal politik ini. Hal politik. Baik. Okay, sekarang saya sambung sikit baca dalam buku ini. Okay, dalam perenggan yang kedua akhir tu. Cara Barmakiyah diterima ramai. Mereka memberi pelbagai hadiah kepada para pembesar Syiah dan kaum kerabat Nabi. Mereka menyara keturunan Nabi yang miskin. Mereka membebaskan para tawanan. Kesannya mereka memperolehi sanjungan yang tak pernah diberikan kepada khalifah mereka. Maksudnya apa? Dia buat baik, kononnya lebih baik daripada khalifah. Supaya dapat sokongan daripada masyarakat. Mereka memberikan keistimewaan dan hadiah kepada orang-orang yang meminta kebaikan mereka, dan mereka berjaya menguasai banyak desa-desa dan perkebunan dan kawasan berhampiran dengan bandar di setiap wilayah. Maknanya, di kawasan pedalaman, kawasan yang bukan di tempat pusat pemerintahan khalifah, sokongan kuat. Menyebabkan mereka ini berpengaruh, Barmaki ni. Jadi,
siapa yang bawa cerita ni? Yang kata pasal zina ni. Ini adalah daripada golongan yang tidak suka kepada Abbasiyah, kepada Harun Ar-Rasyid, dan dia melihat, oh berlaku ada pertelagahan sikit ni. Jadi kita cuit sikit masukkan cerita penzinaan tadi. Jadi dengan bawa cerita zina, orang senang faham. Sebab orang tahu ini penyokong Barmaki kuat kat sini. Penyokong khalifah sedikit je. Maksudnya di sebelah tengah je. Di kota saja. Jadi bila dia bawa cerita macam itu, orang akan memandang rendah kepada Abbasiyah. Tetapi pada Barmaki tidak menjadi isu lah, sebab khalifah, kenapa adik khalifah boleh berkahwin pula? Boleh berzina dengan keluarga Barmaki ni. Jadi cerita itu dibawa, akhirnya keluarga Barmakiyah mula bertindak menyakiti hati mereka di dalam golongan bangsawan, menyebabkan golongan terpelajar rasa tidak puas hati. Ni nampak ni. Orang-orang pegawai-pegawai tinggi pun dah rasa tak puas hati sebab nama Barmaki sudah semakin naik. Orang mula mempercayai, lebih mengangkat keluarga Barmaki. Perasaan cemburu ira hati mula bertunas dan perasaan berpuak-puak mula meresap ke dalam pentadbiran kerajaan. Keluarga Qahtabah, iaitu bapa saudara pada Ja'far, di sebelah ibunya telah bertindak mengetuai puak yang menentang mereka. Jadi muncullah satu keluarga pula yang menentang kepada Barmaki. Jadi kita pendekkan, ambil pada panjang je, saya cuba. Okey, kita pergi pada muka surat yang ke-31. Pada perenggan yang ke-1, 2, 3. Dengan cara sedemikian dan cara lainnya, musuh-musuh keluarga Barmakiyah berhasil membangkitkan perasaan kurang senang hati Ar-Rasyid. Jadi dengan cara demikian mereka berhasil membangkitkan dendam kesumatnya. Allah Subhanahu Wa Taala tempat kami berlindung daripada hasrat manusia yang mahu berkuasa dan daripada segala bencana. Maknanya kalau berlaku hal-hal yang perseteruan antara dua kelompok, barangkali berita-berita yang kita dapat itu lebih kita kena serius ataupun lebih teliti untuk menerimanya. Sebab ketika itulah ada puak-puak kelompok-kelompok yang mungkin dia nak memudahkan, menghancurkan lagi ataupun menjadikan perseteruan tu lebih teruk lagi. Mudah je dia bawakan satu cerita yang tambahan yang tak ada pun. Tapi disebabkan orang tahu mereka bertelagah, orang lebih mudah percaya. Jadi hal tu sama juga dengan zaman kita sekarang. Terutama melibatkan politik lah. Bila ada kelompok ni, dia tak suka dengan ini memang dah tak suka ini. Jadi bawa satu cerita yang maknanya kalau kita dapat je WhatsApp, lagilah kita kena hati-hati kalau kita dah tahu dah memang mereka dua ni kelompok bertelagah. Jangan terus, oi memang betul lah rupanya dia ni ambil rasuah. Kita kena semak lah. Kita kena semak sebab itu adalah ruang-ruang di mana manusia itu suka mengambil ruang-ruang itu untuk menjentik perasaan kita ni. Terutama kita orang Melayu ni suka dibuai dengan perasaan. Emosi. Emosi yang melampau, emosi yang suka sangat atau emosi yang benci sangat. Kalau yang tengah-tengah ni jarang, tak banyak lah. Tapi emosi yang melebih tu, itu lebih mudah untuk dipermain-mainkan. Kemudian disambung lagi, ada cerita tentang Harun Ar-Rasyid. Dah cerita tu tadi dah buruk pasal keluarga dia berzina. Ini pula cerita tentang Ar-Rasyid yang kaki arak. Harun Ar-Rasyid selalu mabuk apabila berada dengan teman-temannya. Ia tentulah tidak wajar dilakukan sementara pula dia seorang yang beragama Islam dan harus memenuhi tanggungjawabnya sebagai seorang khalifah. Maknanya kalau kita lihat cara penelitian yang dibuat oleh Ibn Khaldun, apabila mendapat satu-satu fakta yang disampaikan, dia cuba semak dulu secara norma asasnya. Norma asas, seorang khalifah tak mungkin buat perkara macam tu.
Tapi adakah mungkin berlaku? Betul, boleh berlaku. Tetapi kita pergi kepada asas dulu. Kalau keturunan Nabi ataupun keturunan bangsawan yang tinggi, mereka takkan buat macam ni. Jadi dia ambil yang itu dulu. Kemudian dia semak lagi yang lain. Ha, itu lain pula cerita dia tu. Ha. Kemudian disambung lagi bagaimana dia ceritakan Ibn Khaldun ceritakan sifat Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid ni bagaimana? Baginda berdamping dengan para ulama dan para wali, dia selalu berbincang dengan Al-Fudail bin Iyad, Ibn Samma' Al-Umari. Dia kerap berutus surat dengan Sufyan Ats-Tsauri. Mendengar nasihat-nasihat mereka, dia pun menangis. Itu ciri-ciri seorang khalifah zaman tu. Begini, dia rapat dengan para ulama, dapat nasihat, dinasihati lagi, kemudian menangis. Menangis ini tanda, maknanya bukan boleh dibuat-buat. Dan di Mekah dia berdoa, dia menjadi seorang warak, menunaikan sembahyang apabila tiba waktunya, mengerjakan solat subuh pada waktunya yang paling awal. At-Tabari dan sejarawan lain menceritakan Ar-Rasyid mengerjakan solat nafilah sebanyak 100 rakaat pada setiap hari. Selama setahun dia berperang melawan orang tidak beriman, setahun lagi melakukan ibadah haji. Dia pernah mengherdik tukang lawaknya. Ini ada penghibur lah, penghibur istana lah. Ibnu Abi Maryam yang melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan ketika dia sedang melakukan ibadah sembahyang. Untuk menyatakan bahawa kepribadian Harun Ar-Rasyid itu tidak mungkin dia buat perkara seperti meminum arak dan juga kaki mabuk. Jadi di bawah tu dicerita tentang sendok gurau dalam sembahyang yang dibuat oleh penghibur dia. Okay. Kemudian muka surat selepas itu diceritakan lagi, samping itu Ar-Rasyid mempunyai kemampuan belajar, bersikap sederhana. Kehidupannya menyerupai kehidupan nenek moyangnya. Jarak waktu antara Rashid dan datuknya Al-Mansur tidak begitu jauh berselang. Dia ketika itu usia remaja apabila datuknya meninggal dunia, dan Al-Mansur mempunyai pendidikan yang baik dan berpengetahuan agama baik sebelum maupun sesudah menjadi khalifah. Maknanya dia mempunyai pengetahuan agama yang cukup baiklah. Itu diceritakan bagaimana dia menasihati dan memberi petunjuk kepada Imam Malik dalam mengarang Al-Muwatta'. Ada sebut. Ini tuan-tuan perempuan bacalah. Sambung. Sehinggalah perengganan yang terakhir di bawah. Jarak waktu antara Ar-Rasyid dengan Khalifah Abu Ja'far dekat. Dia dibesarkan di bawah pengaruh dan tingkah laku semacam ini oleh keluarganya, dan kesemuanya itu membentuk kepribadiannya. Soalnya ialah bagaimanakah orang seperti Ar-Rasyid boleh dianggap gemar meminum khamar dan melakukan perbuatan itu secara terbuka? Adalah diketahui bahawa golongan bangsawan Arab pada zaman awal Islam menjauhkan diri daripada khamar. Jadi norma asal tadi, ada ilmu agama, tak mungkin dia buat macam tu. Kedua, norma yang kedua yang dibawa oleh Ibn Khaldun, bangsawan Arab awal dulu dia mengelak daripada minum khamar. Mereka tak minum khamar. Malah anggur itu bukannya tanaman yang mereka usahakan. Mereka beranggapan bahawa meminum khamar adalah suatu perkara yang harus dipandang hina. Jadi budaya zaman itu, orang bangsawan pun memandang hina minum khamar. Mana mungkin Harun Ar-Rasyid berbuat begitu. Ar-Rasyid dan mereka sebelumnya dipercayai berupaya menjauhkan diri daripada perbuatan cela ini. Mereka sebaliknya berhasil memiliki akhlak yang mulia, peribadi yang terpuji, dicipta-cipta oleh orang Arab suatu yang mulia sebagai peribadi mereka. Jadi yang diceritakan di dalam ini, yang selepas itu, perenggan itu menceritakan bagaimana kisah yang lain, satu ketika di mana Harun Ar-Rasyid dihidangkan dengan makanan yang berbeza, dan satu piring tu diletakkan sekali dengan khamar untuk kononnya beri kepada Ar-Rasyid. Tetapi Harun Ar-Rasyid melarang dan memarahinya, dan dia menjauhi khamar itu. Jadi perbincangan ini adalah melibatkan tentang khamar. Tentang adakah benar Harun Ar-Rasyid ini meminum arak.
Oh, saya tak tunjuk habis lagi yang ini tadi. Al-Barmak tadi. Ha, ni. Tapi cerita samalah tadi Okey. Harun Ar-Rasyid minum arak. Secara keilmuan pengetahuan agamanya memang sangat jelas arak itu haram. Dalam surah Al-Maidah 90 hingga 91. Kemudian hadis pun melaknat siapa yang minum, siapa yang buat, siapa yang hidang kan arak. Jadi secara norma logik seorang yang berpengetahuan agama yang baik tak mungkin dia minum lah. Kemudian saya bawakan sedikit tuan-tuan perempuan perbincangan tentang khamar ini. Penerangan bagi Imam Abu Hanifah itu perahan anggur yang keruh berbuih dan sehingga hilang buihnya, maka ia menjadi arak setelah penapaian itu. Dia akan jadi keruh, lepas tu berbuih, nanti buih tu hilang, itu dah jadi arak. Tapi bagi anak muridnya atau para pengikutnya Abu Yusuf dan Imam Asyabani kata bukan sebelum berbuih lagi pun, dah mula bergelora tu sudah dikira sebagai arak. Ini pandangan kepada Imam Abu Hanifah. Pembuatan dia tu ada. Dia ada. Macam apa dia panggil ragi. Ragi ya. Ada. Cara pembuatan dia. Cuma hukum yang dibawa oleh Hanafi lebih kepada perahan anggur. Tadi sebab dia bincang pasal anggur. Haram walaupun sedikit dan tak mabuk. Tapi selain anggur, dia dikenakan takzir. Maksudnya dia tidak mencapai hukum seperti mana arak haram yang dikenakan hudud. Tetapi jumhur ulama mengatakan sebenarnya haram. Tak kira anggur ataupun apa jua, selagi mana ia menjadi memabukkan. So, ilah dia adalah mabuk. Ilah dia mabuk. Tapi saya nak tambahkan sedikit lah sebab ada perbincangan. Orang duk takut dengan alkohol. Jadi ini daripada satu kertas kerja yang dibuat untuk perbincangan secara saintifik. Dalam arak ada etanol atau salah satu nama alkohol. Tetapi minum arak boleh jadi mabuk. Minum etanol dia menjadi keracunan, dia bukan jadi mabuk. Keracunan. Biasanya etanol ni dicampur dalam minuman yang lain lah. Jadi dalam perbincangan seperti tapai, di dalam tapai ada 5% etanol. 5% etanol. Tetapi makan tapai banyak, dia tak jadi mabuk. Jadi perbincangan ahli sains membincangkan soal perbincangannya bukan soal apa nama dia panggil? Zat arak tu ataupun kita katakan etanol tadi, alkohol yang ada dalam arak. Sebab mengikut fatwa ini juga mendapat sedikit komentari daripada ahli sains lah. Kerana meletakkan 1%. Kalau ada 1% dikira dalam kategori arak yang haram dimakan. Tetapi dalam makanan kita banyak je, macam cincaluk pun ada, dalam tempe, dalam budu ada unsur-unsur etanol yang banyaknya pada tapai 5%. Tetapi kalau tapai dimakan, kalau beza dengan bir ini, bir pun 5% sama dengan tapai. Tapi kalau makan tapai banyak-banyak, dia tak jadi mabuk. Tapi kalau makan minum bir, memang memabukkan. Kalau air tapai, mungkin dia boleh sampai ke tahap memabukkan. Jadi, di sini perbincangan dia bukan soal alkohol. Dia kena tahu ilah dia memabukkan. Ilah dia adalah memabukkan. Sebab ada yang jadi risau dengan alkohol sampai minyak wangi pun tak boleh sebab ada alkohol. Sedangkan alkohol tu tak ada menjadi isu. Dia pada ilah arak tu. Ilah mabuk tadi. Tak ada pun. Hand sanitizer pun ada alkohol kan.
Kalau kita ada cuka, ada apa lagi? Tuak, nira kan. Tu masih okey, tapi dia kalau dia ada tempoh dia ni, kena perbincangan orang lebih mahir dalam bidang ni. So kalau tempoh dia lama, terlebih lama, dia akan jadi berubah menjadi arak. Jadi saya tak sempat mendalami hal ni lah. Zaman sekarang dah boleh buat, tapi dulu dia memang hasil percampuran. Dia menghasilkan satu lagi bahan kimia lah. Yang ni kita kena tanya ahli kimia lah, lagi menarik kalau mereka bincangkan. Jadi sebahagian majlis fatwa, pejabat mufti, bila nak buat satu fatwa melibatkan hal-hal begini, mereka akan panggil ahli kimia untuk menjelaskan. Kerana kadang-kadang kita sebab orang awam, kita bagi pandangan kita, arak haram. Sebab arak tu memang haram dalam Al-Quran. Jadi perbincangan tentang ilah mabuk tu mungkin tak sampai ke kita. Jadi sebab tu kalau kata ketum, boleh jadi haram bila dia mabuk. Jadi mabuk. Ini bukan pada zat itu. Jadi kalau kita faham arak ada alkohol, jadi kalau alkohol, ianya haram. Tapi bukan begitu. Ketum tak ada menjadi masalah kalau diminum begitu. Tapi kalau sampai kepada meminum ketum itu menjadikan dia mabuk, itu jadi haram. Asas dia memabukkan ke tidak? Kalau asas dia tidak memabukkan, tak ada masalah. Itu perbincangan lain tu nanti. Okey. Fish and chip tu. Okey. Yang ini saya bawakan perbincangan yang ada ini disebabkan apa? Disebabkan dalam kitab Ibn Khaldun kemudiannya menceritakan dalam muka surat yang seterusnya 34 dia mengatakan bahawa ada seorang lagi nama Yahya Ibn Aksam ini dan Al-Ma'mun dengan yang ketiga yang keempat selepas itu. Mengenai hal ini, Aksam dan Al-Ma'mun terasa tidak berbeza dengan Ar-Rashid. Minuman mereka hanyalah perahan kurma. Dan mereka memang suka minum perahan kurma, jus kurma lah. Bukannya arak. Bukannya arak. Jadi asas dia dua-dua kurma. Tetapi kalau kurma itu memang dibuat untuk arak, dan tahu memang itu dihasilkan untuk pembuatan arak, minum sikit walaupun tak mabukkan, tetap haram. Tetapi kalau kita beli memang daripada jus kurma, memang jus kurma, tak ada menjadi masalah lah. Tak menjadi masalah lah, haruslah untuk kita minum. Jadi hal yang sama dibawakan sebab orang ni suka minum jus kurma, tapi dibawakan cerita kononnya dia suka minum arak. Kononnya dia minum arak. Seperti kalau zaman moden inilah, minta maaf cakap lah, saya tak berapa setuju juga dengan pembuatan air barbican yang sengaja dibuat dalam bentuk botolnya tu menyerupai bir ataupun arak tu. Tapi kalau orang yang tak tahu itu bukan arak, itu hanya jus saja, tapi disebabkan mirip dia tu, angkat gambar, bawa cerita dia minum arak dengan botol tu. Kan mudah kan nak membawa cerita begitu. Mudah. Saya tak perlu cakap lah dalam ada gambar-gambar orang politik dengan minum arak yang dibawa sebagai kempen-kempen politik. Kerana dia ni tidak mengikut ajaran Islam ke apa kan. Memang digunakan. Jadi dalam hal yang sama ada masalah yang lain dibawakan dengan cerita orang tu minum perahan kurma, dia katakan orang tu minum khamar. Jadi ini tidak lain tidak bukan untuk merendah-rendahkan seseorang, untuk menjatuhkan nama seseorang. Dan dua perenggan yang akhir dalam muka surat itu, desas-desus yang dilontarkan para pelawak terhadap Aksam bahawa dia cenderung kepada sikap keanak-anakan adalah sebuah kesengajaan bohong terhadap Allah dan para ulama. Lontaran itu
mereka dasarkan kepada kisah rekaan para tukang cerita yang mungkin disengaja oleh musuh-musuhnya. Cerita semacam ini adalah suatu hasutan terhadap kesempurnaan sifat dan persahabatannya dengan Sultan. Kedudukannya sebagai seorang ulama sangat tak memungkinkannya berlaku demikian. Pernah ucapan seperti itu didengar oleh Ibnu Hanbal, Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Dan apa jawab Imam Ahmad bila dengar cerita pasal menuduh orang-orang yang baik ini, Yahya, contoh di sini seorang lagi nama Yahya Ibnu Aksam itu, maka dia jawab, subhanallah, subhanallah, siapa yang menyatakan demikian? Dia tak terus terima. Beliau sama sekali menolak cerita itu. Pernah Qadi Ismail memujinya, lalu dikatakan padanya cerita tersebut. Serentak dia menjawab, Masya Allah, aku berlindung kepada Allah, bahawa keadilan akan lenyap kerana desas-desus orang yang zalim dan hasud. Dan katanya pula, Yahya Ibnu Aksam akan lebih dekat diselamatkan Allah daripada terjerumus ke dalam cerita semacam itu. Saya sudah tahu persis selok-belok dirinya. Saya temukan dia sangat takut kepada Allah. Dia memang senang bermain-main dan punya sifat yang baik. Di dalam As-Siqah, Ibn Hibban menyebutkan jangan disibukkan oleh cerita tentang dirinya sebab sebahagian besar tak ada benarnya. Ini kisah ni dah lama dah berlaku zaman Imam Ahmad lagi. Berlaku kisah ini menceritakan tentang orang yang baik diburuk-burukkan dengan kisah yang tak benar. Jadi bagaimana interaksi kita kalau kita kenal orang tu baik, kalau dengar cerita-cerita yang tidak elok tu, kita abaikan je dulu. Jangan terus terima. Kalau kita boleh periksa, kita periksa. Tapi kalau kita abaikan pun adalah lebih baik juga. Lebih baik. Kerana orang itu kita kenal dalam sebagai antara orang-orang yang memang terpelihara dan baik. Saya tertinggal tunjuk yang ini tadi. Bagaimana keadaan Syiah. Kan tadi saya tunjuk Abbasiyah dan juga Umayyah di Cordoba. Belakang tu sebenarnya bukan Cordoba. Apa tu? Yang di atas tu Cordoba. Yang di belakang itu adalah Banu Ahmar, Granada. Granada. Kita lihat nanti dia akan berkait semua kisah ini. Ada banyaknya peranan Syiah yang menyebabkan yang melaga-lagakan masyarakat. Yang awal muncul itu adalah Alawi 864 tu. Alawi itu adalah dia menisbahkan kepada keturunan Ali. Jadi Alawiyun. Kerajaan Alawi. Kemudian Bashar Assad pun ya. Sampai keluarga ini. Tapi pecahan Syiah ini, saya ingat kalau ada seorang yang pakar dalam hal Syiah, lebih elok untuk kita panggil. Sebab pecahan dia sangat banyak. Pecahan di kalangan mereka itu terpecah-pecah begitu banyak. Kemudian ini yang membentuk kerajaan. Jadi kerajaan itu ada Karamitah, kemudian Fatimiyah, kemudian Buaih. Buaih ini yang pernah menguasai Abbasiyah, sehingga bandar Abbasiyah itu berada di bawah kuasa dia. Khalifah hanya jadi boneka saja. Yang ini kita pernah cerita. Dan kemudiannya, tengok mereka telah hancur. Dia ada kuasa yang besar. Tetapi mereka masih ada. Sebab apa? Kemudiannya muncul pula kerajaan ni. Bagaimana dia muncul di sini? Dengan dia menyelinap masuk di kalangan tarikat Sufi. Yang dulu saya pernah cerita. Nama tarikat asalnya di bawah Safawiyah ini dan membentuk kerajaan Syiah. Dan ini dia nanti akan terkait pergi sebab dia sebelah dengan India, sebelah dengan Mughal. Dia berdekatan dengan Mughal. Di atas dia Osmaniyah, di sebelah barat dia Osmaniyah, sebelah timur dia adalah Mughal. Dan sebab itu saya makin lama kita mencari dan mengkaji, begitu banyak juga kita mempunyai pengaruh yang sama daripada Syiah. Kita dapat juga. Kita dapat. Jadi pengaruh-pengaruh ini perlu disaring dengan baik. Dengan caranya memang kita kena kembali kepada Al-Quran Sunnah. Di dalamnya agak very subtle.
Tidak. Kalau di dalamnya dia tak dapat bergerak dengan mudah lah. Sebab mereka memang akan ditangkap, akan dihukum. Dalam kajian-kajian Islam ini. Ini semua kajian-kajian Sunni yang kuat. Tetapi mereka ini, kalau macam ini, mereka adalah kerajaan mereka sendiri di Mesir. Di Mesir, Karamitah di sebelah. Kebanyakannya yang ini semua adalah di sebelah Iran hari inilah. Kawasan sebelah Iran. Safawiyah juga adalah daripada Iran, kawasan Iran hari ini. Mudah fahamnya macam itulah. Dan ini semua berpunca daripada fitnah yang kedua tu, pembunuhan Ali tu. Ya. Kemunculan Syiah itu semua di kawasan Iraq. Kawasan-kawasan itu saja. Mereka berlegar di situ. Tapi pembentukan dari segi kerajaan, ini kerajaan besar. Mereka ada kerajaan-kerajaan kecil lah. Ada kerajaan kecil. Mereka tidak diberi ruang di dalam khilafah Islam lah. Khilafah Sunni. Cuma ada sedikit insiden seperti di Abbasiyah, khususnya yang memberi ruang sedikit. Begitu juga di Mughal yang beri ruang kepada Syiah. Jadi ruang-ruang itu yang sedikit sebanyak memberikan kesan juga dalam penerimaan ilmu. Maksudnya ilmu-ilmu yang kita ambil, ada sebahagiannya juga, ada termasuklah itu yang dipanggil sebagai Israiliyat. Yang kisah-kisah yang dibawa asalnya daripada sumber-sumber Yahudi. Kemudian ditokok tambah banyak. Syiah ni banyak tokok tambah. Tokok-tokok tambah yang dibuat untuk merelevankan diri mereka. Menokok nambah, asal usul mereka adalah pertelingkahan politik kerana tidak bersetuju dengan Muawiyah, kan, bersama dengan Ali. Yang mana Saidina Ali sendiri pun tidak dapat mengawal mereka ini, kerana kelompok inilah yang kemudiannya mengangkat Saidina Ali sehingga asalnya akidah, asalnya politik dan dibawakan sebagai akidah. Kalau tidak beriman bahawa Saidina Ali adalah khalifah yang sepatutnya mengambil alih, bukan Abu Bakar, maksudnya dia telah kufur juga. Jadi mereka telah menambah-nambah. Baik. Kita sambung kepada contoh yang seterusnya. Contoh yang seterusnya ialah Harun al-Rashid tadi. Sambung lagi. Ini berkenaan dengan Khalifah Al-Ma'mun. Mana dia tadi? Tadi kita muka surat mana? Ini. Okey. 35 35. Cerita palsu lain adalah tentang keranjang yang berhubungan dengan sebab-sebab Al-Ma'mun meminang puteri Al-Hasan Ibnu Sahal yang bernama Buran. Dituturkan oleh Ibnu Abdi Rabihi, pengarang Al-Iqid, di dalam bukunya. Ini cerita dia. Pada suatu malam ketika berkeliling menyusuri lorong kota Baghdad, Khalifah Al-Ma'mun ini menemukan keranjang satu bakul yang terjulur keluar dari anjung rumah. Ia diturunkan dengan menggunakan takal dan talinya daripada benang sutera. Dengar cerita tu macam kita pun terbayang-bayang kan. Kemudian beliau pun duduk di dalam bakul itu dan dia pun terangkat ke atas oleh tali yang mulai ditarik. Dia sampai di sebuah bilik dengan tempat tidur terhias indah. Tiba-tiba seorang wanita muncul daripada balik tirai. Wajahnya sangat cantik dan memukaukan perasaan. Perempuan itu memberinya salam serta mengajaknya bermesra-mesraan pada malam itu. Demikianlah Al-Ma'mun mabuk sampai pagi. Lalu dia pulang menuju tempat rakan-rakannya yang sedang menunggunya. Al-Ma'mun tergoda oleh kecantikan wanita tersebut. Akhirnya dia mengirim utusan untuk meminang. Itu kisah dia. Seorang khalifah, ada bakul jatuh. Ada bakul kat depan dia, ada tali naik atas. Dia pun masuk dalam tu. Lepas tu dia boleh naik atas. Masuk dalam bilik yang cantik, ada perempuan balik tirai. Lepas tu dia bersama dengan perempuan. Bagaimana mungkin ianya boleh terjadi dengan mengambil kira kedudukan Al-Ma'mun dan ahli ihwalnya? Dia mempunyai kedudukan sudah dikenal, baik dalam bidang agama maupun ilmu pengetahuan. Dia mengikuti meniru langkah Khalifah Ar-Rashidin, menghayati dasar agama, khalifah yang pertama daripada yang 4. Bagaimana mungkin semua itu terjadi melihat perbicaraannya dengan para ulama? Ini dicerita bagaimana perkara itu boleh berlaku. Bagaimana mungkin
tindakannya itu menyerupai pelakuan kaum fasik yang berkeliling malam hari, menyusuri lorong-lorong gelap, janji dengan sang kekasih untuk bercumbu rayu di tempat yang gelap, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab yang lainnya. Bagaimana mungkin semuanya itu terjadi dengan mengambil kira kedudukan dan kemuliaan putri Al-Hasan Ibnu Sahal. Jadi tadi dikata takkan khalifah buat begitu. Kemudian Al-Hasan Ibnu Sahal ini juga merupakan daripada keturunan yang menjaga kesuciannya yang dijaga oleh ayahnya. Ya. Kalau kita lihat dalam slide ni, dia ada dua kelompok yang boleh dikatakan terkenal di zaman Abbasiyah. Sebelah kanan tadi Barmak, keluarga Barmak. Ini orang Parsi. Dua-dua Parsi ni, keturunan Parsi. Cuma Khalid bin Barmak dia daripada keluarga Buddha. Dia asal agama Buddha. Tempatnya di Balkh. Balkh tu di Afghan. Yang satu lagi Sahal ini. Sahal adalah beragama Majusi. Dia asal Majusi. Jadi mereka ni masuk Islam kemudiannya. Ya. Apa Shen lah. Jadi ada anak Al-Hasan bin Sahal. Al-Fadl bin Sahal. Ada dua adik-beradik ni. Mereka berdua bekerja dengan Al-Fadl bin Yahya. Al-Fadl bin Yahya ni adalah antara menteri-menteri yang bekerja di dalam istana Abbasiyah. Jadi mereka ini mempunyai hubungan yang rapat juga. Tadi sudah dibuatkan fitnah berkenaan dengan penzinaan Al-Abbasah dengan keluarga Barmak. Sekarang ini adalah untuk memburukkan pula keluarga Sahal. Ini semua adalah orang yang membenci kepada Abbasiyah. Tapi tidak dapat dikenal pasti secara khusus siapakah orang itu, tetapi cerita-cerita yang dibawa itu hanya untuk memburukkan dengan mengatakan cerita yang tadi itu. Naik bakul tu tak berat ke khalifah tu? Kita pun kita tu seronok dilihat kalau didramakan dalam cerita-cerita macam fantasi macam itulah biasanya kan. Itu kan sama macam cerita siapa? Cinderella kan. Lelaki tu naik kan. Romeo and Juliet. Romeo and Juliet. Jadi kali ini nak memburukkan pula dengan keluarga Sahal. Jadi dikatakan Al-Ma'mun itu juga telah melakukan perkara yang maksiat bersama dengan Buran binti Al-Hasan. Baik. Muka surat seterusnya, cerita-cerita semacam ini banyak sekali. Tu Ibn Khaldun kata. Cerita-cerita semacam ini banyak sekali. Ia laksana cendawan tumbuh di dalam buku yang ditulis oleh para sejarawan. Dorongan untuk mereka-rekakan dan melaporkannya adalah suatu kecenderungan untuk tenggelam dalam keasyikan dan menjatuhkan martabat orang lain. Ini saya suka untuk kita ambil highlight, untuk kita tulis ke atau kita tandakan. Dua je sebab untuk orang reka-reka cerita ni. Ataupun membuatkan laporan yang palsu mengenai seseorang. Ataupun peristiwa sejarah. Satu, supaya orang tenggelam dalam keasyikan. Hebatnya kuasanya kan. Yang awal tadi lah. Yang sebelum ni, dalam kelas sebelum ni, yang menceritakan tentang begitu banyaknya tentera dia sampai secara logik kiraan bilangannya itu tak dapat ditampung oleh keluasan wilayah. Tapi disebabkan cerita tu nampak gegah, kita jadi tenggelam dengan asyiknya. Oh, hebatnya dia kan. Hebatnya keturunan kita. Itulah. Ataupun jadi dia pergi ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Ekstrim kirinya menjatuhkan orang tu pula. Jadi di antara dua saja. Rekaan-rekaan dibuat ni nak melebih-lebihkan untuk kata dia hebat dan agung. Ataupun disanjung tinggi. Ataupun satu lagi untuk jatuhkan saja. Untuk menjatuhkan martabat orang lain. Mereka berpuas hati menceritakan apa yang orang lain lakukan. Dengan demikian mereka gemar kepada hal-hal semacam itu dan memasang telinga apabila mendengarnya. Mungkin cerita-cerita tu cerita-cerita orang pasar buat-buat cerita kan. Tapi dia mendengarnya dan dia kata, cerita ni boleh dibawa ni. Jadi dia masukkan di dalam catatan mereka.
Oleh sebab itu sebahagian besar sejarawan telah menulis cerita semacam ini. Cerita asyik masyuk. Asyik masyuk ada kataan tu? Asyik masyuk Cerita asyik masyuk semacam itulah yang mereka cari sewaktu membacanya. Kan beza kan? Kita membaca cerita yang dia fakta saja dengan cerita yang ada kisah-kisah bunga-bungaan yang lebih orang tertumpu tu cerita macam tu. Drama lah, drama. Yang duk tengok drama pukul 7. Saya tak tahulah ada lagi ke tidak drama pukul 7 kan. Betul. Betul ada. Hmm. 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 Betul betul. Kita kena semak, kena semak. Memang kena semak. Macam cerita-cerita Wali Songo pun banyak jugalah. Jadi kisah-kisah tu kita kena semak secara lebih mendalam lah. Tapi masalahnya bagi orang awam ni, dia nak semak tu dia tak ada keupayaan nak semak. Mungkin satu masa dia nak cari dekat mana kan baca kitab. Membesar-besarkan itu memang antara cara penulisan yang banyak. Nanti kalau siapa pernah belajar hikayat ni? Nak baca buku hikayat? Macam-macam hikayat ada kan? Macam hikayat. Dan di dalam hikayat ini antara ciri-cirinya suka membesar-besarkan juga. Membesar-besarkan. Jadi kalau ditanya kepada saya lah, mungkin ada yang mendengar, mungkin dalam kalangan pencinta hikayat, mungkin tak setuju dengan saya. Tapi kalau mengikut saya tidak mengambilnya sebagai sumber sejarah lah. Dia lebih kepada sumber sastra saja. So, sejarahnya ada elemen dalam tu ada. Tetapi telah ditambah, disedapkan sikit. Jadi kisah yang sebenar tu kita kena semak pula sumber yang lain yang lebih kukuh lagi. Kalau dalam penceritaan sejarah Melaka tu saya memang berpegang lebih pada sumber Cina. Kerana sumber Cina tu ada tarikh, ada tahun, ada fakta mengikut kronologi kan. Jadi yang itu boleh disemak silang lah. Tapi kalau untuk kita terus menerima, tu kena hati-hatilah. Pendek kata, mudahnya, kalau orang berlebih-lebih memuji atau berlebih-lebih mencela, hati-hati saja. Itu saja untuk kita sebagai orang awam. Lebih-lebih, ini macam orang tu maksum sangat. Itu hati-hatilah. Ataupun semua orang yang disebut sekian-sekian tak boleh pakai langsung. Dalam cerita sejarah kita ada banyak tokoh-tokoh yang keluar dalam TikTok, dalam apa kan. Memang ada pandangan-pandangan yang kita katakan pelik ataupun pandangan yang luar daripada mainstream. Kalau kita rasa seronok, kita memang akan berasa banggalah dengan fakta-fakta tu. Tapi ada juga orang yang tak menerima fakta tu. Maka dia tu tolak. Tetapi kesilapan yang biasa berlaku adalah kita tolak orang tu terus. Kita tolak orang tu terus. Sedangkan dalam bidang yang lain ataupun fakta yang lain yang dikemukakan itu bagus. Ada bagusnya. Seperti mana pernah berlaku dalam masyarakat kita, termasuk saya sendiri waktu saya belajar tentang konflik Muawiyah dan Ali, kita rasa benci pada Muawiyah. Seolah-olah kita ditanamkan perasaan Muawiyah ni memang dah menjadi orang yang pemberontak kepada Saidina Ali. Burah, kita panggil burah. Tetapi hakikatnya ulama Ahli Sunnah wal Jamaah tidak mengata. Dia mungkin berlaku salah dalam ijtihad dia. Tetapi keadaan ketika itu kelam kabut. Maklumat susah nak dapat yang sahih dah. Dia jadi macam bercampur aduk. Zaman pun bukan macam kita, komunikasi yang mudah, kita boleh WhatsApp sekejap je sampai. Tapi nak dapat satu-satu maklumat itu perlu ada penghantar maklumat naik kuda pergi sampai kat kita berapa hari kan. Jadi mungkin pertimbangan itu silap.
Tapi kenapa kita nak mengangkat pada kesilapan dia sedangkan kebaikannya yang begitu banyak, lebih banyak. Malah dijanjikan syurga. Kenapa nak diburuk-burukkan? Dan pemburukan yang dibuat itu, sikap-sikap memburukkan dan mengeji dan mencela Muawiyah ini banyak dibawa oleh Syiah. Ya, sedih. Ya, Muawiyah sahabat, penulis wahyu juga. Jadi, yalah, bila kita hanya dengan ilmu saja pun kita faham. Tapi kalau kita hanya dengar-dengar cerita, kita akan terbawa juga perkara itu. Waktu awal-awal, ya, waktu awal-awal dulu saya menangis baca cerita yang sebenar. Sebab, Allahu Akbar, kita boleh tersilap. Kita boleh terikut pandangan macam Muawiyah ni patut kita Muawiyah lah punca segalanya, tak mau dengar kata menyebabkan masyarakat kucak-kacir dan sebagainya kan. Begitulah antara yang kita kena hati-hatilah. Kemudian sambungan lagi, cerita palsu ini. Cerita palsu lainnya adalah tentang kaum Ubaidiyin, Khalifah-Khalifah Syiah di Kairawan dan Kairo yang keturunannya dianggap tidak bersambung dengan keluarga Nabi dan menganggapnya bersambung pula. Nampak tu? Cerita itu ditulis oleh para sejarawan berdasarkan cerita dipalsukan untuk Khalifah Bani Abbasiyah yang lemah ketika itu. Ini dah sampai era ketika selepas tadi kita tengok Al-Ma'mun tadi, memang khalifah-khalifah sudah semakin lemah kerana berlakunya lebih banyak pertikaian dalaman sesama mereka. Dan apa yang ditulis oleh Ibn Khaldun dalam perenggan kedua akhir ni, para sejarawan yang demikian tidak berusaha memahami bukti-bukti faktual. Maksudnya, semak dulu fakta-fakta yang ada dan dalil-dalil alam. Apa maksud dalil-dalil alam ini? Dalil-dalil alam. Sunnatullah. Sunnatullah soal bagaimana konteks keadaan ketika itu masyarakat kalau duduk di kota macam mana, masyarakat yang duduk di sebelah padang pasir macam mana. Biasanya ada sunnatullah, sunnah alam bagi mereka yang hidup dalam tempat-tempat yang berbeza. Apabila bertentangan, dapat balik menyalahkan anggapan serta menolak pendapat mereka. Tapi dalam hal ini, bahagian daripada sejarawan, dia hanya menukilkan saja apa cerita yang dia dapat. Okey. Panjang kisah itu sampailah kepada, kita ambil pada muka surat sebelah tu 37 perenggan yang ketiga daripada bawah. Bagaimana semuanya ini boleh terjadi atas orang yang mengubah nasab keturunan yang berbohong. Mereka menyatakan bahawa mereka kaum Ubaidiyin ini adalah mereka daripada keturunan Nabi. Kenapa dia nak mengaku keturunan Nabi? Kenapa nak mengaku keturunan Nabi? Antara puncanya adalah sebab itu adalah lambang kebangsawanan dan juga kehormatan yang tinggi. Keturunan Nabi mesti orang yang hebat, orang akan hormat. Jadi siapa yang dia adalah keturunan daripada keturunan Nabi, orang akan hormat. Itu secara umumnya tradisi masyarakat sejak daripada kewafatan Nabi sampailah selepas itu, mereka mengangkat ataupun memandang tinggi keturunan Nabi. Jadi yang bukan keturunan Nabi pun dia buat-buat kata dia juga adalah nasab dari Nabi, untuk memudahkan orang menerima mereka. Ini juga berlaku. Ambillah pelajaran daripada Al-Ihwal Al-Qarmati. Qarmati ini Syiah juga tadi. Ketika dia mengaku bersaudara dengan orang yang sebenarnya bukan keluarganya, dia selagi tak pecah cerita, selagi itu orang akan pandang hormat. Tapi kalau pecah cerita, tahu yang dia ni bukan keturunan Nabi, maka setelah itu hancur kucak-kacir lah. Bagaimana seteruannya, dengan cepat kebusukan dan tipu muslihat mereka tampak dan begitu buruknya akibat yang diterima, mereka pun merasakan akibat pekerjaannya.
Jika Ubaidiyin bertindak demikian, pasti usahanya akan bocor atau diketahui meskipun secara perlahan-lahan. Tipulah macam mana pun, nanti lama-lama orang tahu. Ya. Itu antara yang selalu dilakukan. Ya. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Pergi pada muka surat selepas itu. Betul. Betul. Menipu ni satu perkara yang lebih susah berbanding daripada berbuat baik, bercakap benar. Katakan kita buat salah tapi kita tak nak mengaku, itu lebih susah lagi. Sebab bila tak mengaku, saya ambil perspektif seorang peguam kan. Bila tak mengaku, dalam mahkamah akan disoal jawab kan. Bila berlaku soal jawab tu, kita dah buat cerita satu, ya. Lepas tu soalan akan bertanya tentang A tu. Kita kena mencipta pula sambungan pada A tu. Kan? Dan peguam akan sambung lagi bila dia dah buat B, hanya lagi B. Jadi akan sambung-sambung. Dia dah sampai kepada Z lah, contohkan cerita dia tu. Masuk saksi nombor 2. Dia kena plan betul-betul A sampai Z tu dengan betul dengan saksi nombor 2. Kalau tidak, cerita dia memang susah dapat. Memang tak sama. Dan benda tu bukan senang. Jadi kalau nak menipu di depan hakim tu bukan perkara yang senang lah. Bukan perkara yang senang. Tapi menipu depan orang awam okey. Sebab orang awam tak ada periksa balas semua ni. Tapi kalau dalam mahkamah kita ada. Kena ada periksa, lepas tu ada soal balas balik. Lepas tu jawab balik. Jadi dekat situlah boleh kita katakan ialah sistem kehakiman lah untuk menghukum, meletakkan hukum. Akhir-akhir ini kita pun dapat banyak kan berita tentang orang-orang yang kita kenal sebagai ustaz, tapi kemudiannya terjerumus dengan aktiviti-aktiviti yang tak sepatutnya. Untuk nak kata betul ke tak betul? Jawapannya kena tunggu mahkamah lah. Tunggu mahkamah lah untuk menghukumnya. Jangan kita cepat, takut-takut kita jadi macam tadi. Sebab dengar cerita, oh yulah, dia ni selama ni aku ingat bagus dia ni, khalifah ni. Tengok-tengok berzina dengan ni. Jadi cerita tu memang sedap didengar dan mudah untuk disampaikan. Jadi dalam zaman sekarang pun, walaupun zaman sekarang fitnahnya lebih dahsyat lagi, tapi kita berpeganglah dengan, maknanya kalau kita kenal orang tu baik ke apa, kita tawakuh dulu. Kes tu dah masuk mahkamah, biarkan mahkamah menentukan. Jangan kita sama-sama mengapikan dekat dalam WhatsApp. Hantar-hantar, betul lah ini video dia lah, lagi dahsyat. Video pula dah sampai kepada masyarakat. Sedangkan video tu patut diteliti oleh pihak penghakiman. Cukup pada mereka. Tapi sekarang zaman yang laporan polis pun sampai kat kita. Semua sampai kat kita. Macam kita pula boleh jadi hakim. Jadi hati-hatilah. Wartawan jalanan. Okey, baik. Sambungan daripada itu tadi, mana tadi? Yalah. Itu dia topik lain lah tu. Itu topik media. Kita ambil pada penghakiman tu. Penghakiman ya. Tapi kalau media dia lain lah. So media ni dia pentingkan apa? Sebelum ni saya disebutkan. Media ni bukan pentingkan kepada, dia betul bawa berita, tapi dia pentingkan kepada apa? Audience. News mesti ada readers, mesti ada viewers. Jadi untuk tarik readers and viewers, mereka akan buat catchy title. Title tu mesti catchy. Sekadar untuk menarik orang lah. Sebab itu ada setengah akhbar dah tutup sebab tak ada readers. Jadi itu game yang lain. Dia nak bawa berita tetapi dia ada angling dia. Dia panggil ada approach dia yang tersendiri.
Sebab dia ada, saya ingat mungkin kalau ada siapa dalam bidang kewartawanan, mereka mungkin ada belajar juga. Sebab saya tengok bila jumpa dengan wartawan, mereka bila tanya soalan, mereka nakkan jawapan yang mereka dah, macam mereka dah ada satu jawapan yang dia nak. Jadi dia punya soalan tu menjurus ke arah tu. Kan? Jadi itu cerita lain lah, media lah. Media. Okey, kita tengok muka surat 38. Perenggan pertama ni. Setelah lenyap dan terhapus jejak negara, berkali-kali mereka menyerukan bid'ah, menyebut nama anak-anak pewaris mereka yang mereka katakan berhak menjadi khalifah. Penentuan itu mereka lakukan melalui wasiat dari imam-imam terdahulu. Ini adalah amalan Syiah lah. Untuk mengatakan, okey, selepas Imam Ali dah meninggal dunia, kemudian Husain telah meninggal, siapa selepas tu? Jadi ini imam dia. Lepas tu imam tu pun dah meninggal, lepas tu dia kata tak apa, nanti dia akan datang balik sebagai Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Sebab itu kemudian berpecahlah mereka jadi Imam 12 dan pelbagainya lah. Pastilah mereka tidak terjun ke dalam mara bahaya dalam usaha mencari kemenangan bagi diri mereka dan anak cucu semua. Orang yang berbuat bid'ah, ini saya ingat elok kita letakkan satu tanda. Orang yang berbuat bid'ah tidak menampakkan aib bid'ahnya, tidak membuat keraguan-raguan dalam bid'ahnya, dan tidak menampakkan dusta dalam seruannya. Dia akan cuba apa yang dia tokoh tambah itu, dia akan cuba tunjukkan supaya ini betul. Yang dia buat tu bukan satu perkara yang bid'ah. Dan ini kritikan Ibn Khaldun sendiri. Bila salah seorang qadi yang terkenal, namanya Al-Baqillani ini, juga menyebutkan cerita yang sama, pendapat yang lemah ini. Jadi bagi beliau satu yang tidak wajar lah bagi seorang yang dikenali sebagai Syekhus Sunnah. Al-Baqillani ni Syekhus Sunnah. Orang panggil dia Lisanul Ummah. Orang panggil dia Imaduddin. Orang panggil dia Nasrul Islam. Saifus Sunnah. Tetapi dia mengambil pendapat cerita-cerita yang lemah ini. Jadi kalau secara umum yang Ibn Khaldun sebut, kadang-kadang perkara itu berlaku sebab maklumat yang sudah bercampur aduk. Jadi sebahagian daripada mereka adalah ulama muktabar, tapi mereka juga mengambil cerita-cerita yang lemah ini. Mereka juga terambil cerita-cerita lemah ini. Sebab itu Ibn Khaldun menggalakkan supaya kita membaca dengan kritikal. Membaca dengan kritikal supaya kita mempersoalkan. Dengan mempersoalkan itu menyebabkan kita cari bahan lain. Jadi dengan cara itu saja kita boleh menyemak balik. Dan Ibn Khaldun antara yang boleh kita katakan berani, kan di zamannya penulisan dia inilah antara yang awal yang mula mengkritik orang-orang yang muktabar ni, ulama-ulama terkenal. Dan kritikannya itu adalah atas alasan poin-poin yang palsu yang diambil, yang dibawa masuk dalam penulisan mereka. Tetapi bukan, kena ingat tu, bukan poin dia adalah untuk merendahkan individu tu atau menolak individu tu. Tapi poin yang dia bawa, maksudnya cerita macam cerita kaum Ubaidiyin ini, yang kemudiannya mencela pula. Dia cipta dia ni keturunan Nabi, lepas tu kemudian dia kata Abbasiyah ni tak ada kaitan dengan keturunan Nabi pula. Jadi itulah pergelutan ini sedikit sebanyak kalau kita nak bercerita balik adalah lebih kepada hal politik. Maaf lah kan, kita tak boleh nak ketepikan faktanya. Pergaduhan dan pertikaian yang berlaku banyak melibatkan orang-orang dalam bidang politik. Tengok tu. Kemudian dalam sambungan tu dan anehnya Al-Qadi Al-Baqillani tu, kemudian jika tidak demikian dilakukan kerana mereka etis dan terjerumus ke dalam Rafidah, maksudnya Syiah ini, maka mereka tidak akan mendapat dukungan di awal munculnya seruan. Maknanya biasanya mereka yang dapat dukungan ini, mereka dalam golongan Syiah jugalah yang membawa cerita-cerita ni. Ataupun mereka itu tidak ada agama, etis.
Dalam kekufuran mereka tidak ada penetapan orang yang dianggap keturunan mereka dengan sesuatu yang tidak dapat melepaskan diri mereka dari takdir Allah. Ini nak cakap apa? Ada orang memang, ya betul dia daripada keturunan Nabi, tetapi dia telah keluar dalam menjadi kufur. Keturunan Nabi juga, maksudnya Syiah lah kat sini yang dia nak masukkan. Keturunan Nabi, kan? Kelompok Syiah ni. Tetapi mereka telah menambah-nambah bid'ah dalam akidah sehingga meletakkan Imam Ali macam sewajar, macam Tuhan pula jadinya, kan? Dalam syahadahnya dan sebagainya. Tadi kan norma asal dia keturunan Nabi bagus, mulia, kita kena pandang hormat. Tapi apabila dia dah tergelincir kufur, itu tidak meletakkan dia sama baik dengan keturunan Nabi. Walaupun dia keturunan Nabi. Sebab apa? Dia kata tengok dalam surah itu, dalam Allah berfirman kepada Nuh alaihissalam perihal puteranya. Dia bukan termasuk keluargamu. Dia telah melakukan amal yang tidak soleh. Maka janganlah sekali-kali engkau tanyakan padaku tentang sesuatu yang tidak engkau ketahui. Maksudnya, Nabi Nuh, anaknya pun dia tak ikut. Jadi, adakah apabila dia kufur, kita masih boleh memuliakannya disebabkan dia anak Nabi Nuh? Jadi, maknanya iman tidak diwarisi, kata Raihan. Dalam lagunya. Kan? Iman tidak boleh diwarisi. Jadi, walaupun keturunan betul, bagus, tetapi akhirnya kalau buat silap ataupun berlaku syirik yang lebih teruknya, maka mereka sudah terkeluar daripada kemuliaan tadi. Nabi SAW pun pernah bersabda kepada Fatimah, bekerjalah, sedikit pun aku tidak dapat melepaskanmu dari takdir Allah. Maknanya walaupun anak Nabi, tapi kalau tak berbuat baik, tidak mencari amal sendiri untuk akhirat nanti, Nabi pun tak boleh bantu juga. Maknanya bukan sebab keturunan lah. Norma asas keturunan itu dikenali mulia dan baik. Tetapi bukan hanya sebab darah, daripada darah itu kita boleh kekal mulia kalau kita berlaku, maksudnya mereka dalam kelompok itu berlaku syirik, membuat suatu maksiat, membuat kesilapan, tidak bolehlah dikatakan sebab dia Ahlul Bait. Kan, dia Ahlul Bait, dia keturunan Ahlul Bait, maka dia terpelihara maksum. Tidak, maksum itu hanya pada Nabi. Hanya pada Nabi. Jadi perkara ini bukan hal ni dibincangkan apa? 800 tahun, kan? Ni 1200 lebih. 800 tahun. Tetapi sampai hari ini masih ada lagi. Masih ada lagi. Maknanya kita tidak menolak keturunan Nabi adalah mereka yang baik-baik, kan? Yalah, dari segi darahnya dan sebagainya. Tetapi kalau individu-individu tersebut bukan di dalam laluan yang betul, kehidupan mereka melanggar syarak, mereka tidak seharusnya dimuliakan. Itu saja. Jadi, betul. Jadi perkara-perkara itulah kita kena hati-hati. Saya tak pasti dari segi tafsiran tu, saya tak pasti, kena semak balik. Cuma kalau yang dibincangkan Ahlul Bait juga ada pandangan-pandangan berbeza, tapi yang lebih jelas yang kuatnya adalah yang di dalam ridak Nabi itu, iaitu 5 orang yang disebut sebagai Ahlul Bait tu. Tetapi perbincangan tentang keturunan daripada Ahlul Bait ini membawa kepada keturunan mulia itu zaman inilah, zaman Abbasiyah, zaman Syiah bincang. Jadi mereka semua nak kaitkan bahawa mereka juga daripada keturunan ini. Tapi kalau yang jelas yang Nabi dalam hadis tu tentang ridak Nabi, dalam ridak Nabi tu 5 orang, Nabi Muhammad, kemudian Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Itu disebut secara jelas. Yang itu sebagai Ahlul Bait tu. Tapi kemudiannya tafsiran yang selanjutnya bergantung juga dalam tafsiran pelbagai lah. Ada banyak
tafsiran yang mengatakan ya masih lagi. Tetapi yang terpelihara yang memang dijamin syurga itu yang itu. Yang 5 tu jelas. Tapi yang tafsiran yang selepas itu dia ketika era begini semua nak kait ke sana supaya dia dipandang mulia, supaya mereka diangkat. Oh yang tu. Saya tak pasti, saya pun tak dapat, tak ada, saya tak jumpa lah, atau maksudnya saya mungkin kena cari lagi. Sebab dia dah jadi bercampur aduk zaman itu. Sebab even daripada zaman Sayyidina Osman, kemudian zaman Sayyidina Ali, untuk mencari siapa pencetus awal tu agak susah. Yang membunuh Sayyidina Osman tu, yang menyebabkan kemudiannya Muawiyah pun dia perlukan orang itu supaya kita hukum qisas kepada dia kerana membunuh Sayyidina Osman. Tapi Sayyidina Ali tak boleh buat apa-apa kerana mereka sudah berada di dalam kelompok pengikutnya yang tidak dapat dikenal pasti siapa orang. Jadi memang satu kata apa, cabaran lah sejak daripada zaman itu tau. Maknanya zaman kita lagi lah begitu jauhnya. Jadi pertambahan cerita, sumber-sumber yang ada itu membuatkan kita kena lebih dekat balik mencari daripada sumber Quran dan sumber sunnah yang sahih, supaya kita tidak terikut terlampau jauh. Kerana memang sudah terlampau jauh. Dan dia termasuk kemudiannya dalam muka surat yang ke 39. Barangkan paling bawah. Yang ini dekat dengan kita juga kerana kita pernah pergi ke sini. Fitnah terhadap Idrisiyah, keluarga Al-Idrisi ni. Satu cerita lain seperti itu yang malah lebih mungkin tidak objektif lagi ialah cerita yang sering menjadi perbincangan di kalangan tertentu oleh orang-orang yang suka menyerang keturunan Alawiyah. Idris, Ibnu Abdullah, Ibnu Hasan, Ibnu Ali bin Abi Talib. Yang ni. Idris bin Abdullah bin Hasan bin Ali. Ini Syekh Muhammad kita, keturunan ini. Bagaimana yang banyak bermain dengan mereka adalah keturunan Ali yang mulia, keturunan Nabi, Ahlul Bait. Mereka ini membentuk Syiah. Dan atas alasan yang sama, mereka mengatakan, ini, keturunan ini juga adalah di kalangan Syiah juga. Kalau tentang perempuan syahid di Wikipedia pun, kita akan jumpa memang sebut Idrisid ini adalah kajian Syiah pertama. Kajian Syiah pertama. Dan saya awal-awal dulu saya pun ingat betul. Sehinggalah jumpa dengan Syekh Muhammad. Syekh Muhammad menceritakan apa yang sebenarnya yang terjadi. Mereka tidak pernah mengambil pandangan Syiah ini, bermazhab Syiah ataupun berakidah Syiah. Mereka kekal Sunni hanya kerana mereka ketika itu terpaksa membayar ukti kepada Fatimiyah Syiah. Tetapi cerita yang dibawakan adalah mereka ni Syiah. Malah lebih teruk lagi, tengok sekali lagi kisah yang sama. Anak zina daripada Rashid, ini bukan Harun al-Rashid, ini cerita pasal Rashid seorang hamba maula yang telah diamanahkan oleh Abbasiyah untuk menjaga delegasi lah. So, dalam delegasi itu setelah Idris yang pertama meninggal dunia, kemudiannya isteri Idris mengandung. Jadi dibawa cerita kononnya isteri Idris itu melahirkan Idris II ini adalah daripada anak kepada zinanya dengan Rashid, seorang hamba yang bersama dalam delegasi. Satu, yang pemula dia lah, pembuka quarter face. Mereka ini memang keturunan Nabi, memang betul, sama. Tetapi yang tadi keturunan Nabi yang telah terkeluar menjadi Syiah. Yang ini keturunan Nabi daripada keturunan Hasan, yang mereka ini melarikan diri
Kenapa mereka melarikan diri? Kerana mereka ini juga hendak dibunuh oleh Abbasiyah. Hendak ditangkap oleh Abbasiyah. Jadi dia melarikan diri. Kisah ini kisah yang panjang. Kalau kita boleh recall balik. Sekejap saya pergi ke tandas sekejap. Okey, tadi kat mana saya sebut ni? Uh, Keluarga Idrisiyah kan? Okey. Mereka menyatakan bahawa anak kandungan yang belum lahir. Ini tadi ceritanya tadi. Mereka seharusnya mengetahui isteri Idris tua adalah wanita yang berasal dari suku Barbar. Sejak tiba di Maghribi hingga wafat, beliau telah sedarah sedaging dengan penghidupan padang pasir. Ini norma asas. Ya. Di padang pasir, tindakan semacam itu tak mungkin dapat dirahsiakan. Mana mungkin dalam perjalanan di padang pasir nak melakukan zina pula. Di sana tidak mungkin seorang dapat melakukan sesuatu yang sifatnya rahsia, tak ada tempat bersembunyi untuk itu. Para tetangga wanita akan selalu dapat melihat, tetangga lelaki akan selalu mendengar segala sesuatu yang dilakukan wanita mereka. Kerana rumah di sana rendah-rendah, juga jendelanya, dan satu dengan lainnya tidak berjarak. Rashid tersebut atas anjuran para sahabat dan pengikut Idrisiyah sendiri dipercayai untuk menjaga para wanita yang ditinggalkan mati oleh maulanya. Selanjutnya, suku-suku bangsa Barbar di Maghribi umumnya sepakat untuk membai'ah Idris muda, Idris nombor 2 lah, sebagai pengganti ayahnya yang telah wafat. Dengan sukarela mereka mentaati segala perintahnya. Mereka bersumpah bersedia mati untuknya dan mereka telah menghadapi pelbagai bahaya maut untuk dalam usaha melindungi dalam peperangan dan pertempuran. Andai kata salah seorang di antara mereka menceritakan riwayat kotor seperti tersebut di atas, atau mendengar dari orang lain musuh atau bukan paling tidak, mereka akan menolaknya. Tidak, demi Allah, cerita kotor itu sungguh berasal dari lawan-lawan atau musuh-musuh Bani Idris sendiri yang terdiri daripada kalangan Banu Abbas dan Banu Aghlab yang menjadi gubernur-gubernur dan pegawai-pegawai tinggi Abbasiyah di Ifriqiyah. Ya.
Jadi ceritanya, yang itu tuan-tuan perempuan boleh baca. Bagaimana kisah tu diceritakan panjang. Ya. Ha. Bagaimana kisahnya yang saya ringkaskan begini ya. Bagaimana kisahnya ini dia melibatkan daripada rantaian kisah bagaimana Sayyidina Husin telah dibunuh, ya. Pergerakan-pergerakan bagaimana Sayyidina Husin juga telah ditipu oleh masyarakat Kufah kan, yang mengatakan bahawa kononnya mereka ingin mengangkat Sayyidina Husin sebagai khalifah kerana mereka lah yang layak, ya. Dan Kufah ini tempat siapa? Tempat Syiah lah. Kelompok Syiah berkumpul. Dan mereka menghantarkan sehingga dikatakan sekitar 500 pucuk surat untuk menyatakan marilah datang, kita akan bai'ah kepada dia, datang ke Kufah. Jadi dihantarkan seorang wakil untuk pergi semak dulu, iaitu Muslim bin Aqil, untuk semak dulu betul ke tidak. Bila sampai Muslim bin Aqil ke sana, memang betul. Mereka mengatakan mereka akan bagi bai'ah. Mereka akan bagi bai'ah. Begitu ramai. Maka disampaikan, kata boleh datanglah, boleh datang. Tetapi dalam ketika masa yang sama, gubernur di sebelah Basrah tu, gubernur di sebelah Basrah telah dilantik oleh Yazid bin Muawiyah untuk menjaga sekali dengan Kufah dan untuk melihat keadaan ini, sebab sudah dengar desas-desus nak ada pemberontakan terhadap Yazid. Maka ketika itu Ubaidillah telah menghantar seorang untuk melihat, namanya Maqil, yang telah dihantar ke Kufah untuk lihat apa yang terjadi di situ. Dan Maqil ini nak dapatkan maklumat dekat mana tempat persembunyian mereka ni, dia menyamar lah. Jadi Maqil datang menyamar, dia kata saya ni penyokong Sayyidina Husin. Saya nak join sekali ni. Saya bawa 3,000 dinar. Saya nak bagi kepada kita punya ketua. Jadi dapatlah dia pergi mendekati kumpulan konspirator di situ dan markasnya di rumah Hani' bin Urwah di Kufah ni, di Kufah. Okey, kejap sebelum saya sambung. Zaman Nabi, kota kerajaan adalah di Madinah, kan? Madinah. Kemudian zaman Muawiyah, kemudian Khulafa' Rasyidin yang lainnya masih di Madinah, ya. Tetapi apabila sampai zaman Muawiyah, dia buat di Syam. Kerana Muawiyah ini memang ketika zaman Sayyidina Umar pun sudah menjadi gubernur di situ. Dan dia merupakan pemimpin yang mendapat pengaruh yang besar di situ. Dia dapat memimpin dengan baik. Jadi secara takbir urus dia terbaiklah di kawasan itu. Dan sebab itu apabila berlaku konflik di situ, dia tidak pernah mengatakan dia nak jadi khalifah. Tapi dia kata dia akan bagi bai'ah kepada Sayyidina Ali sekiranya dicari, dihukum dahulu pembunuh Osman tu. Kan? Dan pengikut dia kuat di sini. Dan sebab itu apabila dia naik tahta selepas Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan bagi pada dia, kemudian dia meletakkan ibu kota di Syam. Okay. Itu menjadi ibu kota Umayyah. Tetapi nantinya Abbasiyah bila telah menghancurkan keturunan Umayyah, mereka mendirikan ibu kotanya di mana? Mereka tidak mendirikan ibu kotanya di Syam, di Kufah. Sebab dia tahu situ kawasan yang pengikut Umayyah kuat. Jadi dia telah berpindah kawasan Kufah. Dan sebab itu kerajaan Abbasiyah ni, dia banyak mendapat pengaruh-pengaruh Syiah yang ada di dalam takbiran mereka dan juga di luar pentadbiran. Berbalik pada cerita tadi, maka kemudiannya dapat diketahui oleh Ubaidillah gubernur Basrah dan Kufah itu, maka ditangkaplah mereka ini. Ditangkap mereka ini, termasuklah ditangkap Muslim bin Aqil tadi. Muslim bin Aqil yang menjadi wakil kepada Husin, Sayyidina Husin. Dan ketika itu dia juga akan dihukum, dan ketika itu sebelum tu dia bagi tahu, dia minta diberikan wasiat untuk dia bagi wasiat kepada Sayyidina Husin. So, Sayyidina Husin sudah bersiap sedia untuk pergi ke Kufah. Sudah bersiap sedia. Sedangkan ketika itu Muslim bin Aqil bagi tahu, tolong bagi tahu, dia bagi tahu kepada seorang yang berada dekat dengannya, Umar bin Sa'ad bin
Abi Waqqas yang merupakan pengikut Umayyah yang berada dekat dengannya, dia kata tolong bagi tahu kepada Husain, sesungguhnya kumpulan yang buat kata nak bai'ah tu mereka dustakan kamu, bohong. Dia dustakan Husain dan dia juga mendustai aku, dia kata. Sebab apabila mereka nak dihukum tadi oleh Ubaidillah, mereka mula keluar kata tak nak bagi bai'ah, tak nak bagi bai'ah kepada Husain. Jadi daripada 4,000 orang pengikut, kemudiannya akhirnya tak ada orang dah yang bersama dengannya. Jadi sebab itu Muslim bin Aqil rasa dia dah tertipu dah ni. Tapi Sayyidina Husain tak sempat dapat berita. Jadi dia sudah pergi. Jadi dalam perjalanannya dia bertembung dengan beberapa orang. Antaranya dia jumpa dengan seorang ahli syair yang mengatakan, dia tanya pada Sayyidina Husain nak pergi ke Kufah. Jadi ahli syair tu kata kat dia kata hati mereka bersama engkau Husain, tetapi pedang mereka bersama Umayyah. Maknanya dia tak sepenuh jiwa nak bersama dengan Husain, sekadar untuk menunjukkan penentangan dia kepada Umayyah saja. Ya. Jadi akhirnya dalam perjalanan sehingga di Karbala dia dihalang oleh seorang yang bernama Umar bin Sa'ad yang dihantar oleh Ubaidillah yang bersama dengannya untuk menghalang daripada mereka pergi ke Kufah. Ya. Tapi Husain ketika itu memang tak serah diri dah, maknanya okey tak apa, tapi nak jumpa Muawiyah tak diizinkan. Maka gubernur di situ yang cuba untuk membuat hukuman, dan ketika itu ada seorang nama Syamrun yang mengapi-apikan, melaga-lagakan, dan dia kata kena bunuh Husain ini. Jadi berlakulah pembunuhan, tetapi pandangan berbeza siapa sebenarnya bunuh. Itu pandangan itu pun tak tahu siapa sebenarnya yang bunuh. Jadi akhirnya dibunuh dan dipenggal kepala Husain, dan dipenggal kepala Husain ni adalah satu, kemudiannya diangkat dan dibawa kepada Muawiyah. Dan ini adalah apa? Ini adalah budaya orang Arab lama yang sebenarnya tak Sayyidina Abu Bakar telah larang buat budaya begini, dan dibawa kepada ini dulu, kepada Ubaidillah, gubernur Kufah dan juga Basrah tadi. Dan Ubaidillah ketika itu menjolok dengan anting kayu pada mulut Husain sebagai satu tanda macam marahlah. Tetapi Anas bin Malik yang nampak, dia marah, dia kata jangan buat macam ni, kerana mulut ini juga yang disuap oleh Nabi. Jadi jangan melampau lah. Jangan melampau. Dan semua kejadian yang berlaku ni bukan arahan Yazid pun. Yazid yang di Syam tu bukan arahan dia. Itu adalah tindakan gubernur di situ sendiri yang buat tindakan sebegitu. Jadi kemudiannya berlakulah sampai Yazid dilaknat dan sebagainya, bertukar-tukarlah pandangan sehinggalah pandangan adakah Husain ini patut dibunuh. Jadi para ulama pun berpecah, berbeza pendapat. Ada kata dia disebabkan dia buruh, dia memberontak, maka diharuskan bunuhlah kerana dia buruh. Pandangan kedua mengatakan, ini pandangan Syiah, mengatakan Husain ini ada segala-galanya, dia adalah keturunan yang mulia dan sebagainya, tak patut dibunuh. Dan sepatutnya dia memang memegang tampuk pemerintahan, dia bukan pemberontak. Tapi jumhur lebih mengatakan bahawa bukan Husain hendak memberontak, tetapi dia terperangkap dengan berita-berita palsu yang dia dapat, sokongan-sokongan palsu, terperangkap untuk mengangkat kata mereka ini adalah keturunan yang sepatut mengambil kepimpinan dan sebagainya. Dan kisah ini bukan habis di situ. Maksudnya selepas daripada itu Syiah duk main lagi. Penceritaan-penceritaan begini sehinggalah keluarga daripada Jalur Hasan itu melarikan diri dari Madinah pergi ke Afrika Maghribi. Inilah keluarga Idris tadi. Keluarga Idris. Jadi silsilah mereka macam ini. Ya. Daripada Sayyidina Ali ada Hasan Husain ni memang anak Fatimah. Yang Muhammad ini pada anak yang lain, pada isteri yang lain, Khawla bin Ja'far, binti Ja'far dari Banu Hanifah. Jadi Idris daripada jalur ini. Kalau kita lihat Hasan, Husain daripada jalur Husain, ada Ali Zainal Abidin, dari sini berbentuk Syiah. Ini nanti pecah ke bawah, nanti dia jadi Syiah. Syiah yang pelbagai pecahan. Kalau yang ini Zaidiyah, ini Syiah Zaidiyah yang awal.
yang antara dahulu pernah difatwakan tidak begitu jauh menyimpang Zaidiyah, tetapi tidak popular sudah. Saya tak pasti sekarang masih ada ke tidak. Cuma sekarang lebih popular dengan Imam 12. Ini di bawah. Dari keturunan Muhammad Al-Baqir ini yang membawa kepada hingga Imam 12. Yang Muhammad bin Al-Hanafiyah juga ada satu Syiah juga. Kelompok Syiah yang dibentuk. Ini semua adalah dibentuk oleh kelompok-kelompok yang maknanya mereka yang ekstrim ini. Bukan salah pada Saidina Husin, apa salah Saidina Husin? Apa salah Ali Zainal Abidin? Mereka ni ulama-ulama yang muktabar juga. Tetapi kemudiannya pengikut-pengikut itu yang melebih-lebihkan sehingga mengatakan orang itu dah meninggal pun mengatakan sebenarnya tak meninggal, dia bersembunyi. Jadi perkara itu makin berkembang dan berkembang. Dan kisahnya yang tadi, apabila cubaan memberontak dibuat oleh Husain dari keturunan Hasan ini, Husain ini, yang akhirnya menyebabkan Bani Abbasiyah cuba untuk melenyapkan pemberontakan ini, dan keluarga Idris sempat melarikan diri sampai ke Maghribi. Jadi Idris di face yang ini, keluarga Idris di kawasan ini, keluarga Idris. Dan Bani Abbasiyah, dia ada sebelum itu satu lagi Bani Aghlab. Bani Aghlab tu kekuasaannya di sini. Jadi Bani Aghlab ini adalah kuasa yang bersama dengan Abbasiyah, dan dialah yang berusaha untuk membunuh keluarga keturunan Hasan Idrisi. Dan disebabkan lama kelamaan nanti Abbasiyah sudah semakin melemah, Abbasiyah ditipu oleh Aghlab ini. Kononnya dia dapat kuasai mereka dan sebagainya. Dan mereka jugalah yang membawa cerita bahawa mereka ini sudah masuk Syiah, sudah bersama dengan Syiah. Sedangkan Al-Idrisi ini tidak. Mereka tidak keluar daripada Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah, dan mereka tidak bersama dengan Syiah. Nantinya kalau saya skip sikit depan, mana ada tak? Saya tak tunjuk saya tak tunjuk. Nantinya, ini kawasan dia. Kawasan Aghlab, Banu Aghlab, dekat sebelah sini tadi, Idrisi. Sebab itu berlaku pertentangan. Dan kemudiannya, kawasan ini nanti jatuh ke tangan Fatimiyah Syiah. Jadi apabila Fatimiyah kuat di sini, kerajaan Idrisi tidak ada pilihan melainkan dia terpaksa bernaung di bawah Fatimiyah pada awalnya. Dan kisah ini lebih dekat dengan Ibn Battutah, kerana Ibn Battutah hidup di sini, di Maghribi. Mereka tahu kisah-kisah ini dan mereka kata Ibn Khaldun menulis memang konflik antara Abbasiyah dengan Idrisiyah ini berlanjutan dari khalifah ke khalifah. Memang disebabkan oleh kerana mereka tidak bersama dengan golongan Abbasiyah. Jadi akhirnya nanti mereka akan bernaung pula di bawah Umayyah. Jadi cerita kita daripada awal tadi pun semua berkisar tentang orang politik sebenarnya. Cerita tentang kuasa pemerintahan. Kuasa itu penting, tetapi dalam masa yang sama kuasa itu juga menjadi fitnah yang besar. Kerana apabila telah zaman Nabi pun sudah mula manusia itu menunjukkan ciri-ciri mereka yang sebenar, bahawa mereka itu gilakan kuasa. Manusia itu sebahagian kita adalah gila kepada kuasa. Jadi saya ingat kita tangguh dulu untuk hari ini dengan contoh-contoh yang dibawa tadi. Adalah contoh-contoh yang mana Ibn Khaldun tunjukkan kepada kita bahawa kisah-kisah yang ditokok tambah itu adalah kisah-kisah yang sengaja dibuat untuk membesar-besarkan sesuatu ataupun meremeh-remehkan sesuatu yang lain. Jadi itulah antara perkara poin yang penting yang kita boleh ambil iktibar pada hari ini. Dan kita
tandakan kita habis di mana ni tadi? Muka surat kita letak di sini. Apa nama ni? Oh, L ni apa 40 40. Kita letak di 41. Atau 42 lah, 42. 42 saya baca sikit yang penghujung sebagai penutup dia. Panjang lebar saya telah menolak tuduhan yang ditujukan kepada Idris dengan maksud menutup pintu keraguan dan menolak pendapat orang yang dengki. Yang langsung saya dengar dengan kedua telinga saya. Ibn Khaldun sendiri dengar cerita ni. Orang memusuhi kaum Idris dan menolak kebenaran salasilah keturunan itu dengan merangkai berita bohong. Sambil menipu diri sendiri, pendusta itu meminjam kemasyhuran nama-nama besar dari para sejarawan Maghribi yang telah keluar dari keturunan keluarga Nabi. Maksudnya yang dah telah keluar ni siapa? Syiah lah. Dan goncang imannya terhadap nenek moyangnya. Idris suci dari tuduhan semacam itu. Sebaliknya, janganlah kita memberi peluang kepada orang yang ingin membentangkan tuduhan semacam itu. Menolak suatu cela yang sebenarnya tidak mungkin ada adalah suatu cela pula. Namun saya akan tetap membela mereka di dunia dan saya harap di hari kiamat mereka akan membela saya. Ibn Khaldun kata dia akan membela kisah-kisah yang benarnya supaya tidak supaya akhirnya itulah yang dapat dia tunjulkan nanti sebagai usaha dia untuk mempertahankan kebenaran. Jadi kita habis di situ. InsyaAllah kita bincang lepas ni sama ada nak diteruskan bulan puasa atau bagaimana. Kita tangguh dulu.